Assalamualaikum. Kita dah sampai site kita untuk hari ni di kawasan Behrang. So, kita nak pasang rumah ni rumah off grid lah. Tanah sangat cantik lah, tanah dia ada sungai dan sebagainya. Tapi grid TMB tak sampai. So kita akan pasang solar panel kat atas ni. 9 keping solar panel. Matahari naik belah sana, turun belah sana. So kira ni menghadap selatan lah. Ni sofa yang terbaik. Tapi mungkin ada gangguan sikit kalau matahari berubah ufuk dia. Pokok ni akan menghalang. Yang bezanya kali ni kita gunakan inverter daripada Growatt. So solar panel tu semua kita sambungkan je. Ada 9 keping tu semua series dan kita akan bawa turun ke bawah. Okay, lepas ni kita jumpa, ada kereta nak lalu. Okay, so macam biasa part yang pertama, Alhamdulillah cuaca pun cantik. Kita target nak settlekan bahagian luar lah, mounting, rail dengan naikkan solar panel. Alhamdulillah bumbung pun mudah diakses. Rumah satu tingkat. Kita naik, yang pertama sekali kita kena buat dia punya lifeline dia lah. At least ada satu tali lah, nak berpaut ke apa, orang senang mudah buat kerja. Orang yang pertama naik, kerja dia untuk pasang lifeline tu dulu. Okay, Alhamdulillah dapat naik dulu. Yang penting. So nak naik macam cakap lah, kita kena buat lifeline dia dulu. Cuma disambil bila dah siap lifeline tu, kita akan ukur panjang bumbung ni lah. Ada selalu kalau ikut plan ni kan adalah roofline, siap ada apps, ada software bagai. Tapi ni kita style off grid ni, panel pun tak banyak. Kita in situ lah, maknanya kita buat dekat sini. So macam bumbung ni, belah atas kita akan letak 4 keping solar panel. Yang belah bawah kita akan letak 5. So 4 tu center tengah-tengah, antara 5 tu lah, bagi dia susun dengan cantik. Okay. Okay, kita dah pasang roof hook untuk baris yang pertama. Untuk baris pertama ni ada 4 panel lah. Ni roof hook dia. Kat sini ada lagi satu. Tengah-tengah ni ada, dengan hujung sekali ada lah. So rail ni rail 2.2 meter. Betul. 2.1 meter. So kita akan cantumkan jadi 2 lah. Dia akan jadi 4.2 supaya kita boleh masuk 4 keping panel. Dan kita akan teruskan dengan baris yang belah bawah ni pula 5 keping panel. So maknanya kena campur 2 meter, campur 2 meter, campur 1 meter. Maknanya yang 2 meter tu kita potong separuh. Bumbung yang bukan bumbung, kekuda dan perlin yang digunakan di rumah ni adalah jenis aluminium C-channel lah. So kita pakai self drilling, self tapping punya skru. Cepat. Okey, salah satu cabaran dia, kita nak beli market food boleh sampai kat sini. Susah jugalah nak explain orang masuk off-road ni. Tu dah sampai dah abang Grab Food. Sorry abang, susah sikit cari jalan. Okey, Alhamdulillah nasi dah ada, air dah ada. Yang penting air. Pergi ambil. Okay, Alhamdulillah 2 baris mounting rail untuk 2 baris solar panel sudah hampir siap. Boleh nampak yang kat atas tu pendek sikit, yang kat bawah ni panjang sikit. Yang atas 4 panel, yang kat bawah 5 panel. So kita nak buat yang bawah sekali lah, tinggal nak skrukan yang bahagian bawah ni. Bila dah ada rail ni selamat sikit, sebab boleh gunakan rail tu sebagai platform lah untuk kita bertenggek. Sekarang dah pukul 1.40. Agak ketinggalan sikit dari segi jadual. Tapi tak apalah. Kita pelan-pelan gayuh. Buat kerja pun 3 orang. 9 panel. Ni boleh cerita dalam lagi. Lepas kita tengok cuaca hari ni, kira rahmat lah rahmat. Ada mendung, tak hujan, tak panas sangat. Tapi masih duduk kat atas tu peluh mencurah-curah lah cahaya terjun. Okay, sikit lagi nak habis untuk mounting rail. Okay, kita menantikan kepulangan dan ketibaan perwira bumbung kita pada hari ini. Kita saksikan, itu dia. Ya, akhirnya hilang 1,5 kilo. Air semua tersejat ke udara. Peluh bagaikan air terjun dan turun. Oh, siap abseiling, cantik. Yes, lepas tu sangkut, cantik. Wow, gila. Sempena hari kemerdekaan. Okay, so dah siap dah rail. Bolehlah kita menjamu selera. Okay,
So kita dah mula naik satu panel. Di samping nak naik panel ni, kita kena beringat-ingat lah jalan yang nak masuk ke dalam rumah ni. So yang mudahnya melalui bumbung dan siling lah. Cuma rumah ni ada siling yang boleh masuk, ada siling yang tak boleh masuk. So macam rumah ni dia boleh masuk siling yang belah tepi-tepi je. Tengah-tengah tu dia tak ada rangka yang kukuh untuk orang masuk. So kita dah intai dulu, buka satu bumbung ni, nampak lah kita nak turun kat DB tu senang sebab inverter pun akan ada kat DB. Cuma masalahnya pipe yang turun tu semua penuh. Mungkin kena buat apa casing ke asing lah untuk solar panel. Harap-harap ni tengok mata kasar nampak macam penuh lah. Kalau tengok dekat-dekat tu tak tahu lagi. Okey. Lepas tu saya nak tahu bila peralatan untuk memanjat ni, korang ada pakai satu benda ni lah. Saya lupa nama rasmi dia, tapi bahasa-bahasa kami ni kami panggil dia stopper. Sekejap okay, so ni menatang benda lah stopper ni. Fungsi dia macam ni. Okay, nampak ada ni, ada macam sauh ni. Sauh ni bermaksud benda yang kita anchor tu. Kita anchor kat atas ni. So saya anchor belah atas. So dia kena duduk belah atas lah. Jangan macam ni pula. Macam ni memang cantik. Memang terus ke bawah. Okay, yang ni kita pusing ke atas. Saya lupa lah nama dia. Nama dia macam canggih sangat. Kita orang panggil stopper je lah. So tutup macam ni. Ambil karabiner ni. Sampai sekarang pun tak pasir lagi. Masuk dalam ni. Okay. So apa fungsi dia? Kalau saya nak naik ke atas, ni kita panggil tow lah. Towing kan. Tow tapi katalah tiba-tiba saya tergelincir, terjatuh, dia tarik. Sebab dia tak jalan. Sebab dia gigit. Nampak ni dia gigit kat sini. Okay, harap-harap dia gigit lah. Gigitan antara gigitan yang sangat penting. Bila kita nak jalan, kita kena tow dia. Sebab tak boleh tarik jauh sangat pun dia ingat kita terjatuh ke apalah. Okay. So ni saya pun tak tahu panggil apa ni, crab sling kot. Sling yang pendek kot. So sambung ke harness. So ni lah yang menjadi orang kata ayam tambatan untuk keselamatan kami di atas bumbung lah. Okay. Sebab tali dia satu line je. Tali dia bukan macam daripada kiri ke kanan atau daripada belah sana. Dapat satu anchor je. So yang ni je lah dapat panggil dia menjadi stopper. So requirement dia semua adalah sini. Segala CE lah, EN lah, apa benda semua ada kat sini. Nombor siri dan sebagainya. Ni pun tali kita pakai tali statik nama dia. Khas untuk apa operasi memanjat ni lah. Okay, alright. Next solar panel. Okay, so kita dah naik panel yang ke-5. Atas ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni yang ke-5. Boleh nampak kita tinggalkan ruang kosong sikit untuk ruangan servis. Ada wire yang menyambungkan panel atas dan bawah. Inverter yang kita guna ni high voltage, 500 volt dia boleh terima. So kita pakai 9 panel darab 45 volt setiap satu panel. So kita ada hampir 405 volt. So sekarang proses nak naikkan panel yang ke-6. Okay, gunakan sistem 2 orang lah. Satu tolak daripada bawah, seorang tarik pada atas. 2 campur saya, 3 lah. Okay, kita teruskan perjuangan. Itu nampak dia dah bersedia dengan panel. Okay, bersedia. Silikah. Tu letak macam tu. Ni air apa ni? Darah. Oh, gila kan. Darah ni tadi saya buat. Ni patut. Okay, so ni reality dalam pemasangan Reality dalam pemasangan. Barang mungkin jatuh ke dalam siling. Tu yang pertama. Reality yang kedua. Kalau tengok ni, close up ni. Nampak ni. Pecah. Genting bumbung pecah, roof tile bumbung pecah sebab pijak. Terutamanya terpijak dekat bahagian yang ada roof hook ni. Sebab roof hook ni bila dia masuk kat bawah, bumbung ni jadi tak rata. So kalau badan yang sudah sedap debak macam tengah rekod video ni.
So kalau pijak pecah. Kalau dia ada, kalau sumbing dekat bucu ni boleh adjust lagi. Terutama dekat bahagian yang berlapik ni lah. Selalu kita letak silikon, tampalkan balik je. Ni contoh ni pun pecah ni. Nanti kita orang tampalkan pakai silikon. Ni. Okey. Tampalkan balik sebab dia berlapis. 3 lapis, 4 lapis dekat point tu. Tapi kalau pecah macam ni, nampak ni. Ini kita panggil memang pecah jelas lah. Boleh angkat satu keping ni je pun. Cuma susah sikit sebab dia ada roof hook ni. Ini memang perlukan gantian bumbung. Okey. Ni sangat penting lah. Benda dah jadi, memang kena repair. Sebab kalau biarkan, walaupun ada panel solar dekat atas ni, jalan ni masih ada air yang turun. Okey, terutamanya kalau solar panel tak sampai bahagian puncak lah. Contoh ada satu baris genting bumbung kat atas dengan tengah-tengah ni. Lama kelamaan, ini bukan cerita 6 bulan setahun. Kadang tak nampak, tapi cerita lama lah. 2-3 tahun nanti ceiling berpulat dan sebagainya. Nanti kesian nanti kontraktor rumah pula yang dipersalahkan. Selalu ni pertemuan lah antara kontraktor pasang solar dengan kontraktor rumah. Kadang kontraktor solar pun bila kita orang naik pun nampak dah memang pecah dah pun. Belum kita orang naik lagi dah pecah ataupun dah retak. Kita orang tolong tukarkan lah sekali. Sebab benda ni nak panjang cerita susah. Semua orang susah kalau panjang cerita. Kita mudahkan, insya-Allah mudahkan jalan orang, Allah mudahkan jalan kita. So kalau ni memang tak boleh, bukan masalah orang, ni masalah sendiri. Sendiri pecah, sendiri ganti. Okey, so kena buka balik bumbung ni. Cabut balik keseluruhan. Sebab dia dah sangkut dengan hook ni nampak kan? Pecah 3. Ni kita simpan. Tinggal simpan, main jigsaw puzzle. Tolak ni ke atas lah. Tolak yang atas ni ke atas, senang cabut. Ush, pandai lah orang ni. Orang yang pecahkan pandai bagi tahu macam mana. Oi, tak terangkat. Ai, Allahu Akbar. Okey. Nampak ni. Dah jadi 3 pieces. Jadi 1, 2, 3. Ini memang tak ada harapan lah. Tak payahlah nak silikon ke, nak gam ke, bitumen, plaster ke apa. Jalan yang terbaik, rumah yang baru. Nasib baik rumah ni baru dibina. So memang ada spare. Kita harap dapat masukkan. Bermain bumbung ni memerlukan kekuatan dan flexibility. Allah Akbar. Ni pun tolak juga. Oi, tak boleh. Okey, untuk tu kita ambil nafas jap. Lengah-lengah. Ni kita nak masuk dekat bawah dia ni. Nampak ni dia terangkat lagi. Mungkin kita Tukar orang. tak apa. Cuba lagi sekali. Buat kali terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni memang sangkut ni. Degil. Macam orang nak record video degil. Okey. Masukkan balik. Ketik. Ambil ni balik. Okay, ingat lagi tadi yang sumbing tu kan. Yang sumbing tu kita ambil silikon. Silikon lah. Nampak ni dia bertindih. Ada 2 lapis kat bawah dia. Sikit lagi. Dah 6 panel, lagi 3 panel.
Kita nak sediakan wayar bumi dia. Kita terus masukkan ke dalam rumah. So kita letak sini macam nak tampal dia lah. Mana tadi yang pecah tu? Kau suka letak ni. Kan dah cabut dah bateri dia. Ha. Okey, ambil ni. Kita sambungkan balik seperti jigsaw puzzle. Cek. Hop. Okey, insya-Allah tahan. Ambil balik bumbung. Sambungkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak seperti Selesai. baru. Ha. Cepat. Klaim. Okey, proses terakhir. Kita nak betulkan balik lah bumbung-bumbung yang belah bawah ni. Kita selalu buka untuk kita bertenggek dan menahan lah supaya ada tempat kita nak bertahan. Nampak tu ada bumbung. So ni semua akan dikemaskan balik dan ditutup balik oleh saudara Zainul. Nampak tu kat baju dia ada tulis Zainul Nama dia Zainul, bukan Zainal. Oh, tersepit pula ya sarung tangan di situ. Oh. Mujur ada sarung tangan, bukan tersepit tangan. Yes. Ketal lagi tengok. Tak ada luar je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita bersiaran. Semalam hari pertama, alhamdulillah solar panel semua dah selesai. Solar panel dah masuk solar panel pula. Wire solar panel dah masuk dalam ceiling. So hari ni kita akan gunakan ni inverter Growatt SPF 5000 ES. Ni model yang agak terbaru lah, tapi terbaru pun dah hampir setahun dah. Apa yang specialnya model ni, dia punya input solar panel tu boleh pergi sampai 450 volt. So kita boleh sirikan je solar panel. Dekat atas ada 9 keping solar panel 385 watt yang mempunyai volt 40 volt setiap satu VOC. So 40 darab 9 360 lah. Tak perlu nak buat 333, kita sekalikan semua buat turun ke bawah. Okay, cuma isunya hari ni kita nak buat placement. Rumah ni rumah baru, naik, cantik. So macam mana kita nak susun solar panel dan bateri pula kita akan susun ni dalam ni LiPo 4 kita. Sebab sini rumah ni banyak kanak-kanak, so kita kena pastikan semuanya bertutup dan selamat lah, tidak boleh diakses. Sebab ni kawasan utama ni, kawasan ruang tamu. Sekarang kita nak tengah susun inverter ke, nak susun kotak bateri, DB jalan dia semua pun kita tengah buat susunan. So tengah fikir. Lepas ni kita update macam mana kita dah susun dia. Okay, dia sudah menaikkan inverter, kotak DB dan juga kotak bateri. So inilah susunan kasar dia. Agak center kat lah, tapi kami ada kekangan dari segi ruang. Contoh kotak bateri 2 kat bawah ni, kalau boleh kita nak letak atas sikit, tapi dia berlaga dengan grill tingkap dan juga frame pintu. So ini kedudukan yang terbaik lah. Pun nampak agak kemas agak ni. So yang terakhir kita akan sambungkan dari segi casing saja. Casing pun kita akan limitkan lah. Tapi nak tak nak casing ni memang visible lah, maknanya boleh nampak sebab kita tak tanam wire ke dalam. Okay, alright. So sekarang kita nak bateri ni dah masuk. Kita nak sambung BMS dengan active equalizer dan stabilizer. Inilah dia agak rumit lah. Banyak benda yang wire yang nak diuruskan. So kita susunan dia macam ni lah. BMS dia dengan equalizer akan letak dalam ni. Breaker solar, bateri semua dalam ni. Dan akan disambungkan ke sistem asal. Ini active equalizer yang kita akan gunakan. Okay, sekarang kita dah pukul 7.30. 7.30, luar dah maghrib lah. Nampaknya saudara Zainul masih berjuang sehingga tetisan peluh terakhir.
berlaku sikit kelewatan lah. Pertama sekali susunan bateri ni agak kompleks. Kita kena berhati-hati lah supaya urutan dia betul. BMS dan juga active stabilizer dia juga di posisi yang betul. Itu yang kita ambil masa lama sikit. So, sekarang dah tinggal daripada atas ni, wire solar panel dah turun, wire earth untuk solar panel pun dah turun, AC input, AC output semua dah turun. Tinggal perasmian lampu. Kita tengok sikit menyala ke tak menyala lepas ni. Okay, kita dah sambung tadi. Bateri dia agak rendah sikit, 46 point berapa dah. Hampir-hampir cut off, tapi cukup lah rasanya untuk try startkan dia punya inverter. Okay, dipersilakan saudara Zainal diberikan penghormatan. Bismillah banyak-banyak. Salah tu tolak. Tu solar panel. Ada spark. Okay, check voltage dekat ni inverter. Voltage ada 40. Ui, 49 pula. Okey, cantik. Atas 49. Banyak ni boleh pakai. Kanan-kanan 49.4. Okey, button belah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Dia punya display ada color lah. Bateri ada 48.8. Agak rendah. Cut off kita 48. 49.4. Saya lampu tak nyala. Sabar. Panel. Tak payah. Panel boleh. Okey. Kita sini close up sikit. Alamak, silau pula. Okey, dah ada gambar rumah tu. Alamak. Allahu Akbar. Okey. Alhamdulillah, nampak ni ada output rumah ni. On DB belah kanan. Kedua belah kanan. Tu. Tangan kau janganlah usik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu atas lampu. tu. Yang ni semua off, yang merah semua off. Ke bawah. Kuning semua naik. Okey, naik. Nak ukur ke tak? Kena try je terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ukur apa? Ukur baju ni. Ukur kain ni. Ni? Itulah ada yang pink tu. Ni tu. Tak nak on. Ni tak nak on. Hai. Ni tak nak on. Tak ada pun. Ni tak nak on. Ukur ni. Test pen. Okey, alright. Konten. Kunci dia. Breaker Alright. Boleh. Kita lupa lah kita dah offkan breaker yang ke dalam. On kan? Janganlah usik-usik benda tu. Risau aku. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lampu. Maknanya dia pakai breaker besar-besar kan? 10. Oh betul lah. 10 atas. Yang merah ni 10. Yang lampu semua belah bawah. Yang plug semua belah atas. Okey, so kita nak check plug dia pula. Ambil plug tester. Aduh, segan. Merah tak tutup lagi. Alright, sini nama dia inverter. Sikit, Puji. Ni ada display mana ada gambar bateri. Okey. Ada gambar inverter, ada gambar rumah. Okey. Kalau ada gambar rumah, maknanya dia dah ready lah. Ada output. Okey. Dia ready. Maknanya boleh pakai. Kalau tak ada gambar rumah, ada dua sebab. Satu, bateri dah low sangat. Yang kedua, ada fault lain lah. So bateri low tu maksudnya sebab tak charge ke macam mana? Sebab tak charge lah. Tengok macam ni. Bateri sekarang dia bagi tahu dah ni 0.3% lah. Okey. Dia dah bawa sorry ni 0.3% load. Kalau dia ada fault code nanti, dia akan bagi nombor tau dekat sini. Dia akan bunyi tet. Abang ambil gambar, hantar kat saya. Itu maksudnya ada problem. Fault code saya kena check buku dia, berapa dia punya, apa dia punya fault, dan kita kena carilah punca dia. Okey. Okay. So bawah ni, ini untuk breaker bateri kat sini bang. Okey. Yang besar putih ni. Kalau emergency, tutup ni. Okey. Tapi ni saya tutup pintu. Selalunya kita buat style yang macam atas tu. Okey. Tapi sebab ni ada budak-budak apa semua, kita orang bateri semua kita buat bertutup. So kunci ni abang kena buka ke tepi, tutup ni. Emergency. Ni hijau solar, putih bateri. Okey.
Bila dah on, bila waktu siang, mesti ada gambar solar panel dekat sini. Okey. Okey, kalau ada gambar solar, mesti ada line dot-dot pergi dekat inverter ni. Okey. Bermaksud dia tengah charging. Kalau ada gambar panel solar, tapi tak ada line dot-dot tu, something wrong. Maknanya solar tak sampai ke wire loose ke apa. Sebab dia detect tapi dia tak masuk. Bagi tahu jugalah. Bagi tahu juga. Kemudian kalau ini abang tutup ni, solar tutup lah, dia tak charging. Okey. So make sure kalau ni on, selalunya dua-dua ni dia sepasang lah, dua-dua on sekali. Okay, yang tengah ni pula nama dia DC SPD, DC Surge Protection Device. Okey. Bahasa mudah dia untuk kilat. Okey. Okay, sekarang dia warna putih. Kalau dia dah kena kilat, dia warna merah. Okey. Dah kena warna merah pun bagi tahu saya kena tukar. Okey. Benda ni pakai buang. Okey. Dia dah kena kilat, dia memang tak boleh buat apa. Memang kena tukar baru je. Alright. Okay. So ni bateri kita orang akan tutup. Kita orang akan pasang encel supaya kunci. Okey. Kunci pun kita orang dah siap beli. Kunci pakai password je. Okey. Tapi password tu simpan lah kang. Saya pun lupa datang sini. Kita orang grinder je. Alright. Okay. So dengan stiker bahaya semua kita orang dah letak lah. Ini memang betul-betul kita orang minta tolong. Yalah, ada budak apa semua kan. So ni semua sensitif lah ni. Ni kalau ada dia ambil besi ke sentuh ni ke sebelah ni sentuh kat sini semua memang sensitif lah. Dia akan spark. Nak tunjuk boleh. Tadi saya tunjuk. So daripada yang ni pergi ke rumah. DB pergi ke rumah. Okey. Macam DB rumah biasa lah. Okey. Abang tutup ni maknanya rumah tak menyala. Okey. DB belah kiri, wire daripada luar tu yang dekat meter tu masuk ke dalam inverter. Okey. Sebagai sumber tenaga kedua. Sumber tenaga kedua sekarang yang ada option abang boleh pakai genset lah. Genset. Tapi next bila TMB dah masuk, ada boleh jadi TMB. Okey. So maknanya hybrid lah. Rumah ni jadi hybrid. Kita ada solar, kita ada bateri, kemudian kita ada apa tadi? TMB atau genset. Dari segi power bateri ni kita ada dalam 8 kWh. Nak tahu banyak mana 8 kWh ni, umpama pasang aircon 1 horsepower dalam 8 ke 10 jam. So kalau malam tu insyaAllah lah memang boleh bertahan lah. Kalau lampu kipas tak ada hal lah. And then lampu ni lah. Lampu yang ni semua kena hati-hati. Saya pun tak perasan watt dia apa semua berapa. Nanti abang boleh tengok kat sini lah. Nampak dia tunjuk ni. Ni 18 watt. Abang nampak ni? 18W. So maknanya dua lampu ni, satu lampu ni 9, ni pun 9. Okey. Nanti bila on lampu ni tengok kat sini berapa. So boleh adjust lah. Benda yang berat-berat macam kipas apa semua abang dah tahulah expectation. Okey. Macam yang saya cakap, benda ni kena adjust dengan cara hidup lah. Saya cakap banyak pun tak boleh sebab bukan saya yang duduk sini. Okay. Lepas tu ada percentage. Ni 0.3%. So inverter ni 5000 watt. So 0.3 darab 5000 watt dapatlah belas-belas tadi tu. Okey. So abang boleh belasah dia sampai 50%, 70%. 70% tu dah mula bajet-bajet lah. 70% pun dah banyak dah. Dah berapa? 3000 watt dah. So 3000 watt tu dah agak tinggi. Kemudian apa lagi ya? Tak ada sofa tu je lah kot. Bila charging lah. Tapi benda ni ada lagi lah. Kita orang pun macam cakap lah. Kalau lumpang kita orang ada, rasa ada, memang kita orang akan datang singgah sekali-sekali lah. Macam So maksudnya pagi esok dia akan, once dah ada cahaya je, dia akan terus charge. Kalau datang je, pagi esok sepatutnya mesti ada solar panel, mesti ada line betul-betul. So maksudnya macam everyday kita orang tak payah tekan apa-apa. Tak payah. Tak payah. Pakai je macam biasa. Cuma kena tahu je Dia punya bateri penuh ke tak penuh ke apa. Icon ada lah. Now dia safety first. Ji, cari manual dia. Manual. So saya akan ubah ni. Kalau orang tanya abang, bateri ni nama apa? Cakap dia bateri LiFePO 4. LiFePO 4. Lithium iron phosphate. Sebab dia lain lagi. Contoh macam setting sekarang ni, saya rasa dia setting untuk bateri biasa. So kita kena tukar lah. Saya tukarkan set-set semua, satu round saya akan betulkan setting dia. Lagi satu, genset. Katalah orang ramai ke raya, kenduri ke apa kan, power tak cukup. Abang on dia genset, tapi genset sedap 2 kilo ke 5 kilo lah. Elok 4 ke 5 kilo lah sebab sama padan dengan dia. Okey. Okay.
on genset bagi stabil. Lepas tu baru cocok plug. Jangan dah cocok semua Baru nak. sambil on, sebab genset dia mula dia naik turun. Dia jam. Kalau tak guna aktiviti waktu siang, akak dan abang akan membazir yang lebih tu. Faham? Bateri boleh simpan 8, solar dia buat 16. Okey. Dah penuh, solar tak ada apa, dia buang je. Bukan buang lah, dia tak buat apa-apa pula. So gunakan yang extra 8 tu, 8 kW kan, dapat 16 solar 8 tu guna waktu siang. So bila malam maghrib tu dia memang guna bateri full je lah. So kalau next round kata nak extend, katalah malam nak mula start pakai aircon apa semua, next plan lagi satu set bateri. So dia match 16 masuk, 16 simpan. Jadi buat masa sekarang saya rasa dah cukup kot. Dengan 68 sekarang 68 lah. 68. Dia buat 16, simpan 8. Kalau 8 tu dah penuh, buang. Dia tak ada buat apa. Membazir dia tu je. Okey, ada soalan lagi? Tak ada soalan ni. Belum buat dia memang tak ikut. Memanglah. Ingat tau. Anytime memang WhatsApp. Sini pun line ada semua, tak ada. Ini buat memang orang kata crash course lah. Nanti besok bila dah pakai nanti. Baru ada soalan. Kalau ada soalan. Yang selalu bila orang nak tahu, abang kena ni. Ni penting. Button up and down ni kira kalau ada problem, ambil video, jangan goyang-goyang. Tekan 1, 2, 3. Lepas tu hantar saya video tu. Okey. Selalu orang hantar saya ambil gambar, berat macam ni ambil gambar. Saya pun lepas tu bila video macam ni. Manalah tempat saya nak tengok. Nak baca. Okey. Alright, saya tolong settingkan, diorang tolong kemaskan. Sila ya. Okey, sekarang kita pukul 9. Sentuhan-sentuhan terakhir untuk memasang enclosure dan menutup. Tu speaker bahaya dah ditonjolkan. Kita nak tutup enclosure tu. So far inverter masih bertahan lah, tapi agak kritikal lah sekarang. Dia punya power. Kita reserve pakai lampu 2 je supaya senang buat kerja. Sikit ni nak tutup. Skill setting 6. Saya 6, 4 je. Alhamdulillah. Okey, akhirnya sistem yang dah siap. Bawah sekali kita letak bateri. Dan tengah ni breaker bateri dan solar. Inverter Growatt SPF 5000 ES. Ini switch asal rumah. Kita ada letak firewall execution dan DB lah. Semua dah disambung. Inilah yang hasilnya. InsyaAllah terus nampak kemas. Bukan saja kemas, semua benda bertutup. Sebab kita ada keperluan khas lah kat sini. Ada banyak kanak-kanak, kita tak nak bagi dia usik sistem lah. So ni sistem yang bertutup semuanya. Lalu ni kita pakai rak bateri yang terdedah tu. Ni kita pakai enclosure. Okay, ni hasil sistem yang dah siap sepenuhnya. Inverter kita sambung terus ke DB di atas. Semua sistemnya bertutup, bateri dalam enclosure, breaker dalam enclosure. Siap amaran sekali lah. Ini untuk kita sebab ada kanak-kanak sebagai pengguna juga. So kita nak elakkan perkara yang tak sepatutnya.